السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita berhenti kalau yang saya tanda ni lah di muka surat 86. Masih lagi dalam bab sifat ma'ani. Jadi bila kita ngaji sifat 20 ni, kita ada 4 pembahagian kan. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dengan ma'nawiyah. Yang bahagi kepada 4 bahagian ni adalah Imam Sanusi rahimahullah. Dalam kitab dia Ummul Barahin. Yang inilah yang disyarahkan oleh ramai ulama. Adapun sebelum tu, macam zaman Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, perbahasan tentang sifat Allah ni lebih kepada sifat ma'ani yang 7 ya. Iaitu qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam. Dia lebih hayah. Dia ada 7 sifat ma'ani. Itu yang diperbahaskan banyak pada zaman Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Sebagian ulama lagi macam Imam Al-Juwaini, Abu Ma'ala Al-Juwaini, tok guru pada Imam Al-Ghazali, dibahagikan pada 2 sifat iaitu sifat nafsiyah dan sifat ma'nawiyah. Kemudian datang lagi seorang ulama besar dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, nama dia Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Dibahagikan kepada 3: salbiyah, idhafiyah dan haqiqiyah. Jadi yang kita mengaji 4 ni sebenarnya sama je semua ni, cuma nama aja, pengkelasan dan nama. Jadi yang kita duk mengaji ni Imam Sanusi, inilah besar jasa Imam Sanusi rahimahullah. Buku dia Ummul Barahin tu taklah besar sangat, tapi buku tu menjadi panutan seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia yang mengkelaskan kepada 4. Jadi dia gabungan pada yang dulu-dulu lah. Dia gabungkan, dia buat kesimpulan pada 4 pembahagian. Nafsiyah satu saja iaitu wujud. Salbiyah ada 5. Sifat salbiyah ni lah sifat yang membezakan antara Allah dengan makhluk. Kemudian sifat ma'ani ada 7. Kemudian ma'nawiyah juga ada 7. Jadi semua ada 20 semua. Baik, jadi kita berhenti di sifat ma'ani sekarang ni. Sifat ma'ani dia saya sebut kat tuan-tuan sifat ma'ani daripada makna. Apa makna makna? Maksud yang difahami. Akal kita faham apa itu sifat tu. Contoh, kalau saya sebut melihat, tuan-tuan tahu melihat tu apa? Tuan melihat. Itulah maksud dia ma'ani. Satu sifat yang kita faham makna, faham pada akal kita. Mendengar, semua orang tahu mendengar tu apa. Mendengar, melihat, berkemahuan, berkuasa, berkata-kata, hidup. Ni tajuk malam ni hidup. Sebut perkataan ni semua orang faham. Tak ada orang dia tak faham hidup tu apa. Itu dipanggil ma'ani. Sifat yang makna yang kita faham pada akal kita. Kalau tu dalam bahasa Arab dia panggil sifatun azaliyatun qa'imatun bizatillahi ta'ala. Itu ta'rif sifat ma'ani. Sifat yang wujud, yang azali, yakni yang tidak ada permulaan. Qa'imatun, yang berdiri bizatillahi ta'ala, dengan zat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ni azali tuan-tuan. Azali tuan-tuan. Azali. Azali ni maksudnya Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran. Azaliyun abadiyun. Allah tidak ada permulaan dan Allah tidak ada perakhiran. Yang berubah-ubah ni makhluk. Jangan kita letakkan Allah dalam time frame. Sebab
Saya pernah dengar ada satu orang disebut Allah Ta'ala menjadikan langit bumi kan 6 hari. Seolah Allah Ta'ala terikat dengan masa. Ada saya pernah dengar satu orang disebut. Jadi kita Allah Ta'ala bolehlah kaitkan Allah dengan masa. Yang sebut ni mufti. Tapi mufti ni dia selalu berbeza dengan mufti lain lah. Saya tak nak sebut negeri mana. Adalah satu mufti. Dia selalu berbeza dengan mufti negeri lain. Dia sebut macam tu. Dia kata, kenapa tak boleh kata Allah Ta'ala atas langit? Kaitkan Allah dengan tempat. Sedangkan Allah mengaitkan Allah dengan masa. Tidak kan? Khalaq apa? Fi sittati ayyamin summa stawal arsh. Jadi Allah Ta'ala menjadikan khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam, dalam tempoh 6 hari. Adalah hadis tersebut. Start pada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Nabi Adam, hari Sabtu habis. Orang Yahudi kata hari Sabtu Allah Ta'ala penat, letih, jadi rehat atas arash. Itu orang Yahudi sebut. Ialah penat buat langit bumi, rehat atas arash. Turun ayat Quran, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma massana min lughub. Kami tidak disentuh dengan kesakitan, kepenatan. Ini canggah. Jangan sebut lepas hari Sabtu tu Allah Ta'ala rehat. Duduk tu rehat, penat. Jadi mufti ni kata, mufti ni lah kata, saya dengar itu tak, saya ambil manfaat pada semua orang. Kita dengar sudut pandang dia. Tapi pelik lah disebut. Jadi Allah jadikan apa? Kan ikut tempoh. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Nabi Adam dijadikan Jumaat dan baru selesai semua. Jadi Allah Ta'ala buat bertahap. Allah terikat dengan masa. Salah tu. Bukan Allah terikat dengan masa. Allah tak terikat dengan masa. Yang terikat dengan masa tu bumi. Tuan-tuan faham tu? Allah Ta'ala macam tuan-tuan. Tuan-tuan dulu kecil. Betul tak? Lepas tu besar. Lepas tu remaja. Lepas tu makin apa? Makin dewasa lagi. Kemudian tua. Kita bergerak ikut masa kan? Siapa yang menjadikan kita? Siapa yang mengubah kejadian kita? Allah Ta'ala. Semua ikut tempoh. Tempoh. Jadi yang duduk dalam tempoh ni siapa? Kita, tuan-tuan. Bumi, langit bumi juga duduk dalam tempoh masa. Allah yang menjadikan masa. Wa ana dahru. Tuan-tuan, yang tempoh 6 hari tu, start pada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu, yang tempoh tu bumi. Proses kejadian bumi. Bumi yang terikat dengan masa. Allah tak duduk dalam sistem masa. Allah Ta'ala tak duduk. Allah Ta'ala tak perlu hajat pada mana-mana. Allah Ta'ala tak duduk di mana. Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat makhluk. Makhluk yang bergerak mengikut tempoh. Macam mana nak faham, tuan-tuan? Macam time frame. Time frame masa tu, tempoh-tempoh masa tu, makhluk yang duduk di situ. Allah tak terikat. Dan Allah Ta'ala boleh singkat pada tuan-tuan, esok jadi apa, lusa jadi apa, akan datang jadi apa. Wal awal wal akhir. Allah Ta'ala yang awal, Allah Ta'ala yang akhir. Makna dia sama di sisi Allah awal dan akhir. Dan selalu saya bagi contoh kat tuan-tuan, selalu pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW tengok dalam syurga banyak orang miskin, dalam neraka banyak orang perempuan. Lagi apa? Dalam orang kaya mana? Orang Islam, orang ahli syurga yang kaya di dunia masih lagi tersangkut di hisab. Padahal benda tu mana berlaku lagi? Mana kiamat lagi? Bila dah kiamat barulah jadi padang mahsyar, baru hisab, baru titian sirat. Mana ada orang dalam syurga lagi? Orang yang pertama masuk syurga ni Nabi Muhammad SAW. Nabi-Nabi mana sekarang? Nabi-Nabi semua berada di kubur, yusallun, sedang sembahyang. Ada hadis sebut. Nabi-Nabi sekarang roh mereka di kubur dan sedang salat. Kerana itulah nikmat yang terbesar bagi para Nabi, iaitu bersalat, berhubung dengan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, macam mana Nabi boleh tengok? Allah singkap hijab tu. Kerana Allah tak terikat dengan time frame. Allah tak duduk dengan masa. Jangan kaitkan Allah dengan masa. Sekarang ialah, tuan-tuan kat mana sekarang? Dalam masjid. Tuan-tuan buat apa sekarang? Duduk. Tuan-tuan jangan kaitkan sekarang Allah di mana, kerana di mana dan masa tu Allah Ta'ala tak terikat dengan kedua-duanya. Itu yang kata azali tu. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah Ta'ala dah ada sebelum ada apa-apa. Dan kekal Allah begitu. Kerana Allah Ta'ala kekal sempurna, tak perlu berubah. Makhluk yang berubah kerana kita tak sempurna. Faham tu? Konsep azali, boleh sebut azali tu. Yang ni Allah Ta'ala sempurna dengan kesempurnaan ni, dan Allah Ta'ala tak berubah untuk menjadi lebih sempurna, tuan-tuan. Ataupun ulama' sebutkan Allah wala makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Allah Ta'ala dah sedia wujud sebelum ada tempat, dan Allah Ta'ala kekal kewujudannya seperti begitu. Jadi kita yang ikut time frame tu. Contoh mudah lah, tuan-tuan tengok
filem Labu-Labi. Tuan-tuan tahu dah dialog Haji Bakhir dengan Cikgu Murni. Macam mana Haji Bakhir nak ngorak Cikgu Murni, betul tak? Tuan-tuan tahu dah. Tapi orang yang, kalau filem tu, orang yang duduk dalam filem tu, P. Ramlee yang sedang buat filem babak-babak tu, dia pun tak tahu. Betul tak? Boleh jadi dia ubah planning dia. Orang yang berlakon, kita yang tengok tu, kita tahu dia lepas ni jadi apa, kita tahu dah sampai habis. Allah Ta'ala lebih pada tu, tuan-tuan. Saya nak bagi tuan-tuan kita faham sikit. Kita tak duduk dalam filem tu, dan kita tahu perjalanan filem tu. Allah Ta'ala tak terikat dengan tempat dan masa, dan Allah Ta'ala tahu perjalanan masa dan tempat. Itu yang kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alam tu apa? Alam manusia. Bila sebut alam, space and time, ruang dengan tempat. Alam kubur, alam malaikat, alam jin, alam haiwan, segala alam. Semua ada alam. Allah Tuhan sekalian alam. Dan Allah Ta'ala tak terikat dengan mana-mana alam. Tuan-tuan faham tak tu? Itu bila sebut sifat Allah Ta'ala azali, yang ni dah ada. Dan Allah Ta'ala itu azali, kekal azali. Yang bertempoh, yang 6 hari masa bumi itu kejadian bumi. Allah jadikan bertempoh. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan terus? Boleh. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Semua orang tahu Allah Ta'ala jadi, Allah Ta'ala sebut jadi, maka jadilah. Tapi Allah Ta'ala jadikan makhluk ni semua bertempoh. Kita pun bertempoh. Kita tak lahir tua terus tempoh. Bumi pun ada tempoh 6 hari. Syariat pun bertempoh. Ada hikmah di sebalik dia, tuan-tuan. Yang ni makhluk tuan-tuan, bukan terus sempurna. Makhluk ni diikut gerakan ni. Daripada biasa terus menjadi sempurna. Begitulah makhluk, kerana makhluk tidak bersifat dengan kamal, kesempurnaan. Baik tuan-tuan, ini kita nak pergi pada hayah hidup, sifat ma'ani. Jadi bila sebut hidup, tuan-tuan semua tahu hidup tu apa. Itu kata ma'ani, yang kita faham dalam kepala kita, dan sifat tu wujud pada zat Allah Ta'ala. Baik, qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, hayah, Allah hidup. Allah hidup. Baik, hidup Allah adalah hidup yang paling sempurna dan tidak dapat diketahui hakikatnya. Hidup paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Hidup Allah tidak berhajat pada apa-apa. Kita berhajat banyak, kena makan, kena ada oksigen, kena minum. Kita berhajat pada mak dan ayah kita. Banyak kita berhajat, kalau tidak kita tak boleh hidup. Allah tak berhajat pada apa-apa. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Hidup Allah paling sempurna, kerana malah kehidupan manusia ni Allah yang berikan, Allah yang jadikan, Allah yang pinjamkan sampai masa kita akan meninggal dunia. Itu kata hidup yang paling sempurna dan tidak diketahui hakikatnya. Hidup semua makhluk kita tahu hakikatnya. Macam mana hakikat kita, tuan-tuan? Hakikat kita ada darah, ada jantung, ada oksigen. Itu hidup makhluk, terikat dengan tempat dan masa. Itu hidup makhluk. Hidupnya Allah, hakikatnya kita tak tahu. Sebab tu sifat ma'ani, tuan-tuan, yang kita belajar ngaji, yang kudrah, iradah, ilmun hayah, sama', basar, hakikatnya kita tak tahu. Makna dia kita faham, hakikat kita tak tahu. Contoh, saya bagi contoh, melihat. Melihatnya makhluk semua sama. Mesti ada arah, ada cahaya masuk dalam mata, ada retina yang mentafsirkan, masuk dalam otak, otak belakang tafsir. Tuan-tuan pun tahu kan, saya tengok tuan-tuan terbalik, tuan-tuan tengok saya terbalik. Dia terbalik sebenarnya. Dalam retina mata ni terbalik. Habis tu macam mana boleh tengok eloknya? Otak belakang yang melakukan adjustment. Otak belakang lah, dia adjust. Sebenarnya pada retina kita terbalik. Tuan-tuan tengok saya terbalik, saya tengok tuan-tuan terbalik. Tapi saraf ni hantar ke otak belakang dengan impas yang lajunya. Otak belakang ni yang sama. Sebab tu kita bila tidur, tuan-tuan, kita melihat kan, sedangkan mata kita tutup. Mata kita tutup, dan otak kita yang melihat. Otak kita ni, sebab tu ada orang mata elok tapi dia buta, saraf dia rosak, ataupun otak belakang dia rosak. Sebab tu semua binatang, tuan-tuan, begitulah cara lihat dia. Tapi hakikat penglihatan Allah macam tu ke? Bukan. Allah melihat dah, tapi hakikatnya tak tahu. Sebab tu orang kata hakikat sifat apa? Sifat ma'ani Allah tak sama dengan hakikat makhluk. Cuma kita tahu Allah Ta'ala maha melihat. Baik tuan-tuan, apatah lagi Allah, di sisi Allah sama saja. Sama ada sekarang, esok lusa akan datang, sama saja. Allah Ta'ala melihat semua. Seperti mana Allah singkat bagi Nabi SAW melihat
apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Yang Nabi tengok ada orang perempuan dalam neraka ramai. Nabi boleh melihat bila Allah Ta'ala singkap hijab. Allah Ta'ala berkuasa singkap hijab, tuan-tuan boleh tengok apa nak jadi esok lusa dan sebagainya. Dan selalu kita bacakan kisah Nabi Khadir, antara orang yang Allah Ta'ala singkap apa yang akan jadi, dalam surah Al-Kahfi. Kemudian, dan tidak dapat diketahui hakikatnya. Ia hidup tidak seperti hidup makhluk, tak sama dengan makhluk. Baik, ia hidup tidak melalui apa-apa perantaraan seperti daging, darah, udara, bernafas dan lainnya. Hidupnya tidak permulaan dan tiada kesudahan. Adanya segala sifat kesempurnaan bagi Allah itu memastikan Allah itu bersifat dengan hayah. Malah seluruh alam tidak akan lahir melainkan kerana dilahirkan oleh sifat hidupnya. Ini Allah Ta'ala hidup. Dengan hidupnya Allah menjadikan langit dan bumi. Baik. Sifat hayah tidak bertakluk dengan suatu apapun, sama ada yang maujud ataupun ma'dum. Ini falsafah. Apa itu takluk? Yang apa, bersangkutan. Contoh tuan-tuan, melihat. Apa fungsi melihat? Melihat. Dia melihat. Saya melihat benda yang wujud. Betul tak tuan-tuan? Itu fungsi sifat melihat objek, melihat image. Itu fungsi melihat. Mendengar? Apa fungsi mendengar? Mendengar suara. Kita tak mendengar guna mata. Betul tuan-tuan? Kita mendengar guna apa? Telinga. Itu fungsi mendengar. Ini mendengar apa ni? Dia dengar bunyi suara-suara. Fungsi mata ni apa? Fungsi mata ni melihat objek-objek. Ini kalau manusia tuan-tuan. Ini manusia. Kita manusia dulu. Kalau hidup manusia, hidup lah. Dia tak ada kaitan dengan siapa. Kita hidup. Betul tak? Hidup. Kalau melihat, kalau berkehendak pada sesuatu, berkuasa membuat sesuatu. Tapi kalau apa, hayah, hayah dia tak bertakluk pada apa-apa. Dia tidak berkaitan, berkaitan dengan apa-apa. Sebab tu bila Allah Ta'ala kita sebut nanti melihat, Allah Ta'ala melihat segala yang mawujud, segala yang ada. Jadi macam kita berjalan guna kaki, tapi Allah Ta'ala berkuasa jadikan. Dan Allah Ta'ala melihat bukan macam kita guna mata, tuan-tuan. Nabi SAW melihat belakang, nampak. Ada hadis Nabi kan, Nabi beritahu Nabi nampak di belakang waktu Nabi sembahyang. Dua tafsiran ulama. Tafsiran yang pertama kata Nabi tahu sahabat di belakang sembahyang lagu mana dengan wahyu. Tafsiran yang kedua, dan ramai ulama sebut, tak, Nabi memang nampak sungguh. Nabi, pandangan Nabi ni 360 darjah. Nabi nampak depan, Nabi juga nampak belakang. Nabi nampak belakang. Sebab tu Nabi tahu ada sahabat lambat, Nabi nampak belakang. Macam mana Nabi boleh nampak? Itu saya katakan Allah Ta'ala berkuasa menjadikan tuan-tuan melihat dengan telinga. Boleh? Allah Ta'ala berkuasa menjadikan tuan-tuan apa? Berkata-kata dengan hari kita baca kan dalam Quran, ada Allah Ta'ala jadikan kaki dengan tangan bercakap. Fikir logik tak boleh. Kaki dengan tangan mana ada lidah? Betul tak? Mana ada peti suara? Tapi dalam Quran sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari yang kami kunci mulut. Wa tukallimuna aydihim, tangan Allah Ta'ala jadikan cakap. Fikir logik, macam mana tangan nak cakap? Mana ada lidah? Mana ada peti suara? Macam mana angin nak keluar, getaran suara keluar? Wa arjuluhum, kaki bercakap. Kita tak boleh fikir, tapi kita tahu fungsi sikap. Apa fungsi sifat bercakap? Cakap. Apa fungsi sifat melihat? Melihat pada benda yang mewujud. Mendengar pada suara-suara. Ini kata ta'aluk. Dalam ni dia panggil ta'aluk, berkaitan. Sifat itu berkaitan dengan apa-apa, berta'aluk dengan apa. Sifat hayah tidak berta'aluk pada apa-apa, sama ada mawujud atau ma'dum. Sifat hayah wujud dengan zat Allah Ta'ala. Kalau kita nak faham tuan-tuan, sifat hayah kita juga tidak berta'aluk pada apa-apa. Dengan hidup kita hidup, tuan-tuan. Hidup. Baik. Kemudian dia ta'aluk ni yang berkaitan dengan selain daripada zat Allah. Begitu. Macam melihat lah. Apa kaitan melihat? Dengan melihat tuan-tuan boleh tengok segala benda. Nampak tak? Segala benda tu tak ada kaitan dengan zat tuan-tuan. Di luar zat kita. Tuan-tuan mendengar. Mendengar apa? Yang tuan-tuan dengar tu bukan sesuatu daripada zat tuan-tuan, daripada luar. Betul? Luar zat. Itu kata ta'aluk. Baik. Falsafah ni tuan-tuan. Kalau dalam bahasa moden saya tengok orang kata fungsi. Kalau bahasanya berta'aluk lah. Kaitan sifat itu.
Beberapa dalil daripada ayat Quran firman Allah Taala surah Al-Mu'min ayat 65 huwal hayy la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahirabbil alamin. Dialah Allah yang tetap hidup. Nak fikir mudah, manusia hidup tuan-tuan, semestinya Allah lebihlah hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita duk baca selalu kan, hayyu yang maha hidup, qayyum berdiri sendiri. Macam mana kita boleh hidup? Kerana kita dijadikan oleh Tuhan yang maha hidup. Sebab tu kita ada sifat hidup. Sebab tu ada sifat, saya sebut kat tuan sebelum ni, ada sifat yang sebutannya sama antara Allah dengan makhluk. Sama sebutan, tapi tak sama pada hakikat. Sama pada sebutan, tak sama pada hakikat. Contohnya apa? Ada, tentu ada, Allah Ta'ala ada. Samakah hakikat? Mana nak sama? Adanya kita ada permulaan, ada perakhiran. Berhajat pada sesuatu, adanya Allah tidak ada perakhiran, tidak dijadikan. Siapa lagi sebutan yang sama? Berkehendak. Tuan-tuan berkehendak, Allah Ta'ala berkehendak. Betul tak tuan-tuan? Sebutan sama. Samakah hakikat? Tak, berkehendak kita dengan hati. Allah yang jadikan, terbatas. Tuan-tuan melihat, Allah melihat. Sama ke kita dengan Allah? Tak ada orang sebut tuan-tuan. Sebab fungsi sifat ni memang membezakan. Hatta melihatnya kita dengan haiwan pun tak sama. Haiwan melihat lebih hebat daripada kita. Makhluk boleh melihat ni Allah yang jadikan. Dan penglihatan makhluk ni terbatas. Tapi hakikat penglihatan Allah lebih lagi. Maha melihat tu kita kata maha melihat. Kita ni Allah jadikan, dia terbatas. Dia beza dia empat. Apa beza sifat yang apa? Kudrah, iradah. Ada pada manusia. Kudrah, iradah, ilmu, berilmu. Allah berilmu, kita berilmu. Tuan-tuan ada ilmu. Tapi sama ke ilmu tuan-tuan dengan ilmu Allah? Tak ada orang pernah sebut tuan-tuan. Dalam sejarah Islam, tak pernah orang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tak pernah. Hatta kita dengan binatang pun tak sama tuan-tuan. Tapi yang menyamakan zat Allah dengan makhluk ada. Dia panggil mujassimah. Allah bertempat, Allah Ta'ala duduk atas langit, Allah berjuzuk-juzuk. Yang tu ada. Golongan kharamiyah. Tapi yang mengatakan Allah melihat macam saya melihat, dia tak pernah ada dalam sejarah. Sebab akal tahu sifat itu membezakan. Tuan-tuan faham tak? Tak ada orang kata Allah berkuasa, saya pun berkuasa macam Allah. Tak ada orang sebut macam tu tuan-tuan. Allah Ta'ala hidup, saya pun samalah dengan Allah. Tak. Hidup kita tahu. Beza je pada empat tuan-tuan. Yang pertama, Allah tidak ada permulaan. Allah tidak ada perakhiran. Yang kemudiannya terbatas. Sifat Allah tidak terbatas, sifat makhluk terbatas. Kemudian sifat kita dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala ni azali. Faham kot no? Sama di sebutan, tak sama dari segi hakikat. Yang sifat yang ada pada Allah Ta'ala ni sifat apa? Makhluk tak ada. Sifat apa? Sifat tu hanya ada pada Allah, tidak ada pada makhluk. Sifat salbiyah yang 5 tu. Qidam, tidak ada permulaan. Adakah makhluk tak ada permulaan? Tak ada. Baqa' tidak ada perakhiran. Adakah makhluk tak ada perakhiran? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tak sama dengan mana-mana makhluk. Adakah makhluk yang tak sama dengan makhluk? Semua makhluk sama, bertempat, berhajat, terikat dengan masa, dijadikan. Allah Ta'ala tak sama dengan mana-mana makhluk, berjuduk-juduk dan sebagainya. Yang kelima apa? Qiyamu binafsih, tidak berhajat pada sesuatu. Semua makhluk berhajat pada Allah, malah saling berhajat sama dengan makhluk yang lain. Yang kelima apa? Wahdaniyah esa, pada zat, sifat dan af'al. Itu hanya ada pada Allah. Sifat yang lain tuan-tuan sebutannya ada pada manusia, tapi tak sama pada hakikat. Kemudian Allah Ta'ala lah yang hidup, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka pohonlah kamu kepadanya dengan menumpukan ketaatan kamu kepadanya semata-mata. Segala puji tertentu bagi Tuhan yang melihara dan mentadbirkan sekalian alam. Banyak ayat Quran ni. Dan tuan-tuan ingat ketika mana baginda Nabi SAW wafat. Ni kita nak Maulid Rasul. Waktu ni sahabat Nabi terkejut kan. Nabi wafat. Macam sahabat Nabi semua dalam keadaan apa? Terkejut. Tak tahu nak buat apa. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu an menghunuskan pedang. Siapa yang kata apa? Rasulullah dah wafat, dia akan pancung kepala. Sebab terlalu sedih. Betul ke dah wafat? Terkejut. Dan kata Sayyidina Umar, Rasulullah tak akan wafat sedangkan Rom dan Parsi masih lagi berkuasa. Betul? Masa Nabi SAW wafat, Rom dan Parsi masih lagi kontrol dunia. Dia pun kuasa dunia, besar dunia.
Islam belum menjadi kuasa dunia. Dan Islam menjadi kuasa dunia ketika zaman Sayyidina Umar, jatuh Rom dan Parsi pada zaman dia. Sayyidina Umar tak bagi. Kata Nabi, semua sahabat Nabi terkejut. Sehinggalah datangnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia datang daripada perkampungan yang berhampiran dengan Madinah. Isteri dia yang lain, dia datang di situ. Maka dia buka penutup muka Nabi SAW, sebab dia dah tahu dah. Sebab masa sahabat Nabi mula-mula tak perasan. Masa Nabi beritahu, waktu Nabi nak wafat, Nabi dah beritahu, innal abda khuyira lahu baina dunya wal akhirah fakhtarul akhirah. Begitulah atau kama qala. Nabi sebut seorang hamba itu diberi pilih oleh Allah antara dunia dan akhirat. Dia telah memilih akhirat. Nabi sebut lagu tu ya. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sahabat Nabi semua agak pelik. Siapa nangis? Biasalah seorang hamba diberi pilih antara dunia akhirat, mestilah pilih akhirat. Bila Nabi wafat baru dia faham. Oh, hamba yang dimaksudkan disitulah Nabi SAW. Memang semua Nabi tuan-tuan sebelum wafat Allah Ta'ala bagi pilih. Nak duduk di umatmu ataupun nak duduk di samping Allah. Semua Nabi tuan-tuan, semua Nabi. Itu yang Nabi Musa kisah dia tu kan. Yang malaikat Mu'mai tanya dia, Israel, malaikat Israel mai dalam rupa manusia. Wahai Musa, engkau nak hidup ataupun nak mati? Itulah soalan dia. Nak duduk di samping umatmu ataupun di samping Allah? Soalannya nak hidup ke nak mati? Nabi Musa tak kenal dia. Siapa dia? Tanya nak hidup ke nak mati? Nabi Musa bagi penumbuk sekali. Terkeluar beli mata dia. Kuatnya penumbuk Nabi Musa AS. Baru kali kedua baru tahu yang datang tu utusan. Nak bagi tahu nak duduk di samping umatmu ataupun di samping Allah. Kalau nak duduk di sisi umatmu, letakkan tangan di atas domba, kambing. Sebanyak bulu di bawah jari tu, satu bulu tu dikira 1 ton. Panjang tu umur Nabi Musa boleh. Kalau dia nak banyak mana bulu, bulu biri-biri tu, bawah tangan Nabi Musa tu, satu bulu tu kira setahun, berapa ratus ribu ton. Kalau nak hidup di samping umat dia, maka Nabi Musa memilih di samping Allah. Semua Nabi pun sama. Sebab tu Nabi, kata-kata yang terakhir masa Nabi nak wafat, Nabi kata apa? Nabi ada sebut ummati, bukan tak sebut. Tapi bukan masa Nabi wafat. Banyak orang tersilap. Nabi sebut waktu Nabi nazak. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengar Nabi sebut ummati, ummati. Nabi sakit lama, 13 hari. Start pada 20 Safar, lebih kurang 20 Safar. Setelah balik daripada perkebumian di Kubur Baqi'. Nabi balik dan Nabi sakit daripada 20 Safar dan meninggal 12 Rabiul Awal. Lebih kurang dalam macam itulah, dalam ada yang kata 13 hari macam itulah Nabi SAW sakit tuan-tuan. Sakit penat, sakit teruk. Jadi tuan-tuan, apa dia tak benar ni tuan-tuan? Lupa pula dah kat mana ni. Tuan-tuan pun lupa juga. Jadi apa? Nabi wafat lah, cerita Nabi wafat tu. Ini nak ceritanya masa Nabi wafat tu Nabi sebut. Nabi ada sebut waktu Nabi tengah nazak, Nabi sebut ummati ada. Tapi masa Nabi meninggal dunia, Nabi bersandar di atas dada isteri dia, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan dia dengar apa Nabi sebut. Balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Bahkan aku memilih teman-teman yang tertinggi. Ada doa Nabi yang nak meninggal dunia. Allahumma arhamni, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Itu masa nak meninggal dunia. Ya Allah, ampunlah dosaku, rahmatilah aku, dan sertakanlah aku bersama dengan teman-teman yang tinggi. Itu yang Nabi sebut sehinggalah akhir hayat Nabi. Baik, jadi saya nak sebutnya apa tuan-tuan? Waktu Nabi wafat, sahabat terkejut. Sayyidina Abu Bakar dia tak terkejut pasal dia tahu Nabi dah sebut. Dia dapat tangkap kan? Bila Nabi wafat, baru sahabat tahu kenapa Sayyidina Abu Bakar nangis waktu Nabi sebut. Rupanya hamba yang diberi pilih itu adalah Nabi SAW. Sayyidina Umar juga dia perasan satu benda waktu di Mina. Kan Nabi sebut turun ayat Quran apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari yang telah aku sempurnakan apa? Nikmatku. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu, aku redha apa? Islam menjadi agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari yang aku sempurnakan agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, sempurnakan nikmat, dan aku redha Islam sebagai agamamu. Orang Yahudi kata kalau ayat ni turun pada kami buat perayaan hari itu.
Ayat ni tak pernah turun pada mana-mana bangsa. Turun pada umat Nabi SAW, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bila turun ayat ni, Sayyidina Umar menangis. Masa ni Nabi nak wafat lah, dekat lagi dalam lagi berapa bulan lah. Masa ni hijjatul wada', haji perpisahan tu. Kenapa Sayyidina Umar menangis? Sahabat tanya, "Ma yubkika ya Umar? Kenapa kau menangis? Ni ayat ni patut seronok. Hari ni agama dah sempurna. Nikmat dah sempurna. Allah redha Islam agama kita." Kata Sayyidina Umar, "Innahu laisa ba'dal kamal illa nuqsan." Sesungguhnya tidak ada setelah kesempurnaan melainkan kekurangan. Betul tak? Dah sempurna, dia akan mula kurang sampai zaman kita ni, ya. Orang mula makin menjauhkan diri daripada agama. Tapi Sayyidina Umar terkejut Nabi meninggal. Datang Sayyidina Abu Bakar, dia buka penutup muka Nabi, dicium di tengah ni, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia keluar, maka dia sebut apa? Waktu sahabat tengah dalam keadaan kebingungan ni, Sayyidina Umar tengah mengamuk bawa pedang. Maka Sayyidina Umar kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang hidup di dunia ini menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. "Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, Allah Ta'ala itu hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar baca ayat yang seolah-olah sahabat, disebab sahabat ni majoritinya hafal Quran, ramai yang hafal Quran. Tapi kerana dahsyatnya wafatnya Nabi, sahabat Nabi terlupa ayat tu, seolah terlupa ayat tu dalam surah Ali Imran. Apa ayat dia? Macam mana ayat dia? "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutilan qalabtum ala anqabikum." Adakah tidak adalah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul yang dahulu. Rasul-rasul dahulu mana? Wafat dah semua. Kemudian apa kata Allah? Afa imata, adakah ketika mana Muhammad itu wafat, au qutil, ataupun dibunuh, inqalabtum ala anqabikum, kamu berpaling tak dah, murtad. Wa may yanqalib ala anqibaihi fala yadurrullaha syai'a, barang siapa yang berpaling daripada Islam ke agama lain, dia tidak memberikan apa-apa mudarat pada Allah. Wa sayajzillahu syakirin, Allah Ta'ala akan balas pada orang yang bersyukur dengan nikmat Islam. Bila baca ayat ni, terduduk semua sahabat Nabi. Ayat ni bagi isyarat yang Nabi akan wafat. Terduduk, Sayyidina Umar terduduk tu, tercengang. Baru semua tahu, memang mak tu ni baru semua yakin Nabi SAW telah wafat. Yang tak wafat siapa tuan-tuan? Allah SWT. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak apa? Dia tidak sinah. Sinatun wala naum, mengantuk dan tidur. Tak ngantuk dan tidur. Ada cerita Israeliat, Nabi Musa tanya pada Allah. Cerita ni boleh ambil pengajaran lah tuan-tuan. Israeliat ni selain kita boleh ambil pengajaran, kita ambil. Yang bercanggah dengan akidah Islam tak boleh ambil, sebab banyak tokok tambah dalam kitab tu. Nabi Musa AS pernah tanya pada Allah, adakah Allah Ta'ala tidur? Kan Nabi Musa bercakap dengan Allah. Kata Allah SWT, pegang cawan. Kalau Allah tertidur, cawan tu akan jatuh. Maknanya apa tuan-tuan? Semua benda yang berlaku di dunia ni Allah yang jadikan, semua. Kalau Allah Ta'ala tidur, Allah Ta'ala mati, semua akan kolaps, semua akan runtuh. Tuan-tuan baca, mana lagi ayat ini jelas tunjuk tuan-tuan, yang sebenarnya kat dunia ni sebab ni kita je tahu. Sebenarnya Allah yang jadikan semua. Terbakar, hangus, meletup, pecah, Allah jadikan semuanya. Sebagai contoh tuan-tuan, kita tahu burung terbang kan, kita boleh cerita dari segi hukum fizik. Okey, dia punya kepak sayap dia berapa, tekanan, graviti, bla 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 bla. Tapi kita baca dalam surah Al-Mulk, apa Allah Ta'ala sebut? Apa? Macam mana ayat dia? Tayra, macam mana? Allah Akbar, lupa ayat dia. Macam mana Ustaz ayat dia? Burung. Awaram yarat tayr, macam mana? Safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Kita tembak burung yang terbang tu,
Dia tak jatuh tu memang hukum fizik kita kira bla 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 bla. Sebenarnya yang bagi tak jatuh tu Allah. Illa Rahman, kapal terbang. Semua yang bergerak, apa yang berlaku tuan-tuan, cuma Allah Ta'ala bagi kita akal untuk kita bergerak ikut hukum sebab dan musabab. Hakikat Allah yang jadikan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jelas Allah jadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Tapi kenapa kita dihukum syurga neraka? Kerana kita diberi pilihan. Kita boleh pilih. Nah, ke mana arah kita pilih tuan-tuan? Kita dipertanggungjawabkan. Sebab tu orang yang gila, kanak-kanak, dia tak akan masuk neraka. Betul tak? Dia tak ada pilihan. Hatta dekat dunia lagi pun orang gila, kanak-kanak mana ada kena hukum bunuh, masuk penjara. Dia budak-budak. Tapi bila dewasa, dah boleh buat pilihan, dia tak boleh bagi alasan. Betul tak? Siapa waktu kecil-kecil dulu mencuri, kalau hakim tangkap pasal mencuri, ayah hajang. Tak apalah. Lepas ni umur dah 25, kenapa curi? Dulu Tok Wan hajang. Tak boleh Bukan kira Tok Wan dah besar. Dah besar, dah boleh fikir. Tapi kalau 25 gila, kenapa mencuri? Gila. Hakim tak buat apa? Gila. Bila kita ada kesedaran, kita boleh buat pilihan, kita dipertanggungjawabkan. Kita tak boleh, hatta di dunia lagi. Betul tak? Di dunia lagi. Masuk penjara, masuk mahkamah, kita akan dipersoalkan. Di akhirat lagi lah tuan-tuan. Semua akan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya apa? Pendengaran, penglihatan, ni akal fikiran akan dipersoalkan. Kenapa kita pilih jalan yang salah? Tapi Allah jadikan segala apa yang kita buat, Allah jadikan. Hatta segala efek yang kita tengok kat dunia ni, Allah yang jadikan. Boleh tuan-tuan? Okey. Saya habiskan sikit tuan-tuan satu ayat lagi. Firman Allah Ta'ala lagi. Panjang lagi ke ni? Nak habis dah ni. Surah firman Allah lagi ayat 111. Surah Taha. Wa'anatil hujuh lil hayyil qayyum. Maksudnya, dan semua muka tunduk kepada yang tetap hidup, yakni Allah, lagi kekal mentadbir makhluk selamanya. Firman Allah ayat 58 surah Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kamu, berserahlah kepada Allah yang Maha hidup yang tidak mati. Firman-Nya lagi ayat 2 Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapakah yang lebih baik amalannya. Allah yang jadikan hidup dan mati. Sudah semestinya Allah itu Maha hidup. Kerana Allah lah yang menjadikan hidup dan mati. Akan datang kita masuk samak basar, ini mendengar dan melihat. Ingat sifat ma'ani ni sifat yang kita faham dalam akal. Wujud pada zat Allah. Sama dari segi sebutan antara kita dengan Allah, tak sama dari segi hakikat. Hakikat dia tak sama. Baik. Cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا متولا. وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.